Fadil Ustaz Abdul Rashid, sahabat-sahabat sekalian. Saya ingat Ustaz Rashid tukar saya jadi 18 sebab saya 21 nak ke Jordan. Jadi saya pasal balik UK 19. Lepas tu daripada Heathrow ke Oxford tak bed tak balik ke Jordan. Jadi saya ada seminggu di Jordan. Tapi tak apalah, pasal kawan-kawan ada di sini. Pak Ia kata dia nak belanja unta ke. Sebenarnya kita ada, tadi saya berjalan, saya jumpa macam-macam orang lah, jumpa ambil gambar sana sini. Salah seorang dia, saya jumpa sahabat kita, saya dari Sarawak ni. Saya sebut kita ada tazkirah di sini dan kemudian kita ada dua tetamu daripada Sarawak. Saya pun tak sempat kenal nama. Pasal dia orang ambil gambar saya tadi, dia beritahu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita tahu bahawasanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala 99 nama. Walillahi tis'atan wa tis'atun wa tis'una isman mi'ah illa wahidah. Bagi Allah Ta'ala 99 nama, 100 kecuali satu, kata Nabi. Faman ahsaha, dalam sebahagian riwayat, faman hafidhaha dakhala al-jannah. Siapa yang membilangnya atau menghafalnya masuk syurga. Para ulama khilaf pada sebahagian nama. Ada yang kata itu nama dan nama Allah, sebahagian kata bukan. Saya tak mau masuk dalam perbahasan itu. Tapi saya nak sebut salah satu nama. Bukan hafal dalam erti kata hafal macam kita hafal Asmaul Husna itu. Kalau macam tu semua orang masuk syurga mudah. Tapi artinya bagaimana menghayati makna bagi nama-nama Allah yang indah itu. Salah satu nama Allah ialah Al-Kafi. Al-Kafi. Al-Kafi bermaksud Allah Ta'ala itu menyempurnakan kehendak hamba, rezekinya, kehidupannya, menyempurnakan juga dia, memelihara dia daripada mara bahaya. Al-Kafi, Al-Kafi. Bukan surah Kafi, yang tu Kahfi. Kita silap sudah kata sebagai surah Kafi, tak ada surah Kahfi. Surah Kaf, Kaf, Ha, Fa. Ini bukan nama Allah. Al-Kafi, Kaf, Alif, Fa, Ya. Allah sebut dalam Quran, alaysallahu bikafin abdahu wa yukhawifunaka billadzina min dunihi. Allah kata, tidakkah Allah Subhanahu wa ta'ala itu bikafin abdahu, dialah yang mencukupkan hamba, sedangkan mereka itu menakutkan engkau wahai Muhammad dengan selain daripada Allah. Wa may yudlilillah fala hadi fama lahu min had. Sesiapa yang mana Allah bagi dia sesat, dia tidak akan dapati lagi untuknya petunjuk. Maka Al-Kafi kita menyebut bila kita doa, kita ya Kafi, wahai Allah yang menyempurnakan semua kehendak. Sebab Allah suruh kita, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu asmaul husna, minta pada Allah dengan menyebut asmaul husna. Allah kata dalam ayat yang lain, fa in amanu bimithli ma amantu bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Jika mereka itu beriman sama seperti kamu beriman, maka mereka itu mendapat petunjuk. Wa in tawallaw, jika mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, maka sesungguhnya mereka itulah orang yang berada dalam perpecahan. Allah kata jika orang Yahudi
Orang-orang Quraisy siapa saja beriman sama seperti kamu semua. Kamu semua tu Nabi dan para sahabat. Sebab tu iman kena sama dengan iman Nabi dan para sahabat. Bukan sama dengan iman orang kampung kita. Iman mesti sama dengan iman para Nabi dan para sahabat. Apa yang sahabat beriman, kita beriman. Apa yang mereka tak ambil kisah dalam hal berkenaan, kita tak jadikan ia rukun iman. Kadang-kadang ada orang cuba bangkitkan benda-benda, adakah itu, adakah ini. Kita kata ada dalam hadis, ada dalam Quran, ada dalam sunnah. Tak ada. Bukan maksud kita tak boleh percaya dengan perkara baru yang dibuktikan oleh saintifik. Tapi kita dari segi nak meletakkan rukun iman, perkara di dalam iman. Tapi Allah kata fasayatfikahullah, cukuplah bagi kamu itu Allah. Cukuplah bagi Allah yang melihara kamu daripada mereka. Ini Al-Kafi. Pasal dia kata fasayatfikahullah Al-Kafi. Kita lihat dalam Al-Quran. Allah berbicara tentang sifatnya Al-Kafi. Sebab itu Allah menyuruh kita bertawakal kepadanya, kerana dia yang memenuhi segala kehendak kita. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup Allah baginya. Allah tak kata sesiapa yang bertawakal pada Allah, Allah bagi dia duit banyak. Siapa tawakal pada Allah, Allah bagi dia rumah besar. Allah tak kata. Allah kata siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah baginya. Bagaimana Allah mencukupkan? Allah Azza wa Jalla mempunyai kira bicara dan perhitungan yang tersendiri. Maha besar dia, Al-Kafi. Dia mencukupkan kehendak insan. Maka agama menyuruh kita bergantung dengan Allah. Apabila insan bertawakal kepada Allah, maka dia tahu Allah mencukupkan urusan. Bagaimanakah Allah itu mencukupkan urusan kita? Yang demikian itu kadang-kadang tidaklah terjangkau oleh fikiran kita. Kita sangka mungkin Allah akan buat begini untuk selamatkan kita, tapi Allah buat yang satu lagi, ia tetap menyelamatkan kita. Itu lebih baik untuk itu. Dengan syarat insan bertawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, cukuplah Allah bagi. Kalau kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW cerita tentang ada seorang budak, dalam kita baca dalam surah Al-Ukhdud kan, ada budak yang mana dia beriman, yang antara budak dengan tukang sihir. Kita dengar cerita kan, yang dia beriman dan kemudian dia diambil oleh tindakan oleh raja pada zaman dia, yang mana asalnya dia dihantar untuk belajar sihir. Kemudian dia dah berjumpa dengan seorang rahib, kemudian dia beriman, kemudian dia meninggalkan sihir, menentang raja. Raja buat banyak benda kat dia, nak bunuh dia. Antaranya suruh bawa dia pergi ke atas bukit. Dia kata idza balagu zarwatahu fatruhu. Bila bawa dia sampai ke bukit tu, campak dia turun. Budak tu sebut perkataan kafi. Dia kata Allah makfinihim bima syi'ta. Allah makfinihim bima syi'ta. Itu daripada perkataan kafi. Ya Allah, cukupkanlah aku, selamatkanlah aku daripada mereka dengan apa yang engkau kehendaki, dengan cara yang engkau kehendaki. Dia tak bagi tahu, bagi dia orang jatuh dulu, ya Allah, bukan aku. Tapi dia kata bima syi'ta, dengan apa yang engkau kehendaki, wahai Allah. Maka Allah takdirkan mereka itu semua jatuh bukit. Dan kita tahu kemudian mereka raja suruh bawa dia pergi ke laut. Bila pergi ke laut, dia juga berdoa yang sama, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, engkau cukup, engkau kafi, engkau cukupkanlah aku, yang peliharalah aku daripada mereka dengan apa yang engkau kehendaki. Dan mereka jatuh ke laut, dia balik selamat sampai ke pantai. Ini perkataan Al-Kafi yang kita disuruh untuk bila kita berdoa, kita sebut pilih nama Allah,
antara benda untuk kita sebut supaya Allah pelihara kita, kita kata ya Rabb, ya Allah, ya Kafi. Macam mana yang budak ni sebut apabila dia menyebut kepada meminta Allah Ta'ala pelihara dia? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi SAW ajar kita satu doa. Nabi kata, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku ini dengan yang halalmu daripada memerlukan yang haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Dan kayakanlah aku ini dengan kurniaanmu daripada bergantung selain daripadamu, ya Allah. Ini doa yang baik kita belajar. Sebab tu Ibnul Imam sebut dalam Silahul Mu'min, dia kata doa-doa yang diajar oleh Quran dan doa yang diajar oleh Nabi SAW, padanya ada tauhid, padanya ada akhlak, ada ibadah, ada cara berinteraksi dengan Allah. Tapi kadang-kadang orang tak suka doa tu, dia suka doa hak ustaz dia ajar. Dia kata ada doa special lah, kan makcik kat belakang kita kan. Cuba kita, ramai orang Melayu dia suka. Kalau doa tu ni saya boleh ajar, doa ni tak ada kat mana lagi ni. Kita kata tak salah nak doa dengan doa satu pun, kerana doa ni nak minta pada Allah. Tetapi dari segi lafaz yang diajar oleh Quran dan lafaz yang diajar oleh sunnah mempunyai nilai yang tinggi. Padanya ada akidah, padanya ada tauhid, padanya ada bagaimana manusia merintih kepada Allah. Nabi SAW kata, Allahumma kfini bihalalika min haram. Ya Allah, minta engkau cukupkanlah aku ini dengan yang halalmu supaya aku tak perlukan yang haram. Dan ini memang banyak. Halalnya banyaklah, halal hubungan kita, harta kita cukup. Supaya yang halal yang Allah bagi kat kita ni cukup. Ada orang Allah Ta'ala bagi yang halal tu cukup kat dia, tapi dia rasa tak cukup. Dia terpaksa juga nak pergi cari yang haram tu. Walaupun untuk dia makan dah cukup Allah bagi, untuk dia hidup dah cukup Allah bagi, tapi dia kehendak pada yang haram, kehendak nak lebih sehingga melanggar yang haram. Dan lecehnya insan, buruknya insan ini apabila dia menjadi hamba kepada orang lain. Maka kita doa, Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, kayakanlah aku dengan kurniaanmu supaya aku tak bergantung kepada selain daripada-Mu. Antara perkara yang dibawa oleh agama ialah akidah supaya manusia ini hanya menjadi abdi kepada Allah. Itu pada satu makna, satu layer. Pada makna yang lebih dalam, manusia ini hanya bergantung kepada Allah dan tak perlukan orang. Kita kadang-kadang memang kita hidup ni insan makhluk bersosial, kita terpaksa berhubung dengan orang lain. Tapi ada hubungan yang membabitkan kita tolong dia, dia tolong kita, dalam erti kata makhluk. Tapi ada kadang-kadang, terima kasih, jazakallah khairan. Ada kala kita terpaksa minta tolong kepada orang sehingga kita terpaksa merendahkan nilai yang telah Allah beri pada kita. Kita minta Allah pelihara kita daripada hal itu. Orang agama, orang selain daripada agama, nak mencapai kedudukan yang besar tidaklah susah kadang-kadang. Terutama orang tu ada kedudukan, ada nama. Tetapi apabila itu terpaksa menjadikan dia merendahkan nilainya yang telah diberi oleh Allah kepadanya dengan kemuliaan ilmu, kemuliaannya sebagai insan, maka itu tak sepatutnya berlaku. Maka kita kata, Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, kayakanlah aku dengan kurniaan. Kita ada kerja, alhamdulillah kerja kita, tuan-tuan semua ada kerja, sehingga kita tak perlu merintih ke orang bagaimana hamba kita jadi hamba abdi dia.
kita kerja dengan cara yang halal, kita tak mau merendahkan diri kita dengan kurniaan yang Allah beri, alhamdulillah, maka kita kata Allahumma aghni bi fadlika 'an siwa. Ya Allah, Engkau jadikanlah aku ni, lebih kayakanlah aku ni dengan kurniaan dibandingkan dengan tidak bergantung pada selain. Sebab tu bila kita masuk ke dalam masjid, kita doa apa? Kita masuk dia tulis kat masjid, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untuk aku pintu rahmat. Bukan babur rahmatik, abwaab jamak. Sebab tu ada filem Ahmad Al-Bab, itu singular, satu pintu. Kalau dia plural, dia abwaab, dia pintu-pintu. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Saya dah sebut, rahmat Allah wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah melimpahi segala-galanya. Kadang-kadang kita, subhanallah, kita tengok Allah boleh kurnia kat orang. Kita tengok orang tu biasa kan, kita tengok Allah bagi kat dia benda yang tak ada kat kita. Kadang-kadang ada orang muda kan, dia kata, tengok suami dia tak handsome pun dapat isteri lawa kan. Kita subhanallah, wasi'at kulla syai'. Kadang-kadang dia berikan kurnia kepada orang. Tengok orang, siapa cerita saya ni, ada satu orang cuci hotel di Mekah ni, lama kerja berapa tahun, orang Bangla. Akhirnya dia nanti jadi manager hotel. Sekarang dia di Madinah. Mungkin dia rajin ke apa dan dia doa. Saya kata, Masya Allah, mungkin dia doa. Benda yang kadang-kadang tak terbayang. Arab kata dalam puisi, satubdi lakal ayyam ma kunta jahilan wa ta'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Dalam puisi Arab, dia kata akan datang hari-hari yang engkau itu jahil mengenainya. Engkau tak sangka benda itu akan datang, dan ia membawa kepadamu khabar-khabar yang tidak pernah dahulunya engkau jangka. Allah Subhanahu wa taala, rahmat dia wasi'at kulli syai'. Antara rahmat yang kita perlukan, dia ampun kita. Antara rahmat yang kita perlukan, dia masukkan sakinah dalam hati kita, dia masukkan ketenangan hati kita. Orang tengok kita, orang tahu padanya ada nur, padanya ada iman, padanya ada kekuatan diri insan yang Allah berikan kepada dia. Berjalan di atas muka bumi dalam perasaan, dengan hati yang bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Allah maftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Masya Allah, kat masjid kita sebut, kita masuk Masjidil Haram, kita Allah maftah li abwaab rahmatik. Bila kita nak keluar, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta daripadamu itu kurniaan-Mu. Rahmat Allah macam-macam, tapi kurniaan dalam Quran banyak. Yabtaghuna min fadlillah. Allah kata mereka itu mencari kurniaan Allah. Dia kadang-kadang lebih merujuk kepada rezeki, kurniaan, harta, anak pinak. Jadi bila kita duduk dalam masjid, kita minta rahmat semua. Rahmat iman, kehidupan kita sebagai insan. Keluar pada masjid, kita minta, kita keluar, kita nak pergi kepada kehidupan. Kita minta Allah beri rezeki yang baik, Allah berikan kehidupan yang baik, Allah berikan anak-anak yang baik. Agama ini kalau dicipta oleh seorang yang bernama Muhammad, dia tak boleh jadi macam ni. Tapi agama ini diturunkan oleh Allah, sehingga bagaimana kehalusan, sangat subtle agama itu diatur, kehalusan agama itu diatur, sehingga kita keajaiban dari segi doa, dari segi ayat-ayat Quran. Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan bila tengok imam macam ayat Quran, kadang dia menangis. Keajaiban ayat itu sendiri apabila ia menentuh hati nurani. Jadi orang yang bertawaf tu macam-macam dia takutnya. Saya kadang-kadang tengok macam-macam orang tawaf. Saya ada kita hari ni dan tuan-tuan juga, saya seperti tuan-tuan, kita tawaf beberapa kali, pagi, tengah hari dan malam. Saya banyak macam-macam lah orang ada, tapi saya satu kumpulan tu, satu orang tu dia doa dia politik sikit. Dia doa minta supaya dijalankan Hafez al-Assad, dijalankan Bashar Assad di Syria. Tapi saya tengok
Dia berdoa dengan tangisan. Dia minta Allah Ta'ala tolong orang Palestin, orang-orang Islam di Syria. Kita Masya Allah, ada orang hatinya besar. Kita semua doa kita Subhanallah. Dia doa untuk orang Islam sana selamat, orang Islam sini selamat. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau satu orang Muslim da'a li akhihi ala dhahril ghaib, jika dia berdoa untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya dia tak tahu, Allah Ta'ala akan wakil malaikat, akan hantar malaikat. Walaka mithlu dhalik. Malaikat itu kata, ya Allah, untuk dia pun macam tu juga. Jadi kalau kita tengok orang susah dalam ditawar, kita doa, ya Allah beri rezeki pada dia. Malaikat kata, ya Allah beri rezeki untuk kita yang berdoa. Kita minta, ya Allah lepaskan orang Islam dari kesusahan. Allah kata, ya Allah, malaikat kata, lepaskan dia dari kesusahan. Maka Islam ajar kita bermasyarakat, bersosial, hormat orang lain. Adanya nilai kejujuran dalam hubungan ukhuwah Islamiyah antara kita dengan saudara kita Muslim yang lain. Kadang-kadang kita tak beritahu, kita tengok saudara kita susah, kita doa untuknya, kita doa untuknya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kita pada tadi, saya nak sebut dan nama Allah Al-Kafi. Maka kita insaf dengan makna bagaimana Allah menyempurnakan urusan kehidupan kita, mencukupkan apa yang kurang dalam hidup ini, kerana dialah yang berhak, yang maha mampu melakukan hal ini. Jadi kita kata, ya Kafi, ya Rabb, cukupkanlah urusanku ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Saya tak tahu Ustaz Asyid berbuat apa. Kalau ada satu dua soalan mungkin boleh dikemukakan. Kita tazkirah ni tak ada tajuk. Saya pun tak tahu, datang duduk sini tengok Ustaz Asyid cakap apa, baru fikir nak cakap apa. Tapi tak apalah, yang mana yang terlintas kita. Kalau ada soalan, dia tanya Ustaz Asyid. Sudah tuan kalau ada apa benda nak soal. Orang Melayu kata bila dah ada gading akan kau tepi. Ada? Sila kalau iman kita turun dan naik, pasang dan surut. Macam mana kita nak maintain masa itu? Allah Ta'ala, iman kita turun naik ila aqidah al-sunnah wal jamaah dengan nas dan Quran. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu tambah dan kurang. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari masukkan dalam Sahih Bukhari bab al-imanu, babul imani yazidu wa yanqus. Bab iman itu bertambah dalam Quran. Kerana Quran menyebut alladzina qala lahumun nas illa an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Orang-orang yang dikatakan kepada mereka, orang ramai sedang berkumpul untuk bertindak pada engkau, fazadahum imana, bertambahlah iman mereka. Kan? Quran menyebut tentang tambahnya iman. Artinya iman kita tak sama. Sebab tu Nabi sebut tak sama. Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman sekalian umat, berat iman Abu Bakar Siddiq. Dan kita juga tahu iman kita ada waktu, Masya Allah, sangat tersentuh kita dengan sepotong ayat Quran, dengan sedikit peringatan. Kita rasa tersentuh, kita sentiasa move, kita sentiasa touch dengan benda-benda yang seperti itu. Tapi kadang-kadang kita rasa very dry, bercakap pun tak jadi. Dan ini dialami oleh insan, bukan dialami oleh kita saja, dialami oleh para sahabat Nabi SAW juga. Maka kita tahu dalam hadis Muslim, hadis Hanzalah, yang mana Nabi SAW bila Hanzalah dia kata, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah, telah munafik Hanzalah, telah munafik Hanzalah. Abu Bakar kata, yang Hanzalah, unzur ila ma taqul. Wahai Hanzalah, kau cakap apa? Dia kata, aku wahai Abu Bakar, bila duduk dengan Nabi, tengok, dengar Nabi, tengok apa yang Nabi ajar, seakan-akan aku melihat syurga itu ra'yal ain, macam aku tengok syurga tu dengan mataku sendiri. Bagi minta ni dalam dulu. No, thank you. Okay.
seakan-akan aku melihat bagi syurga itu bagikan dengan mataku. Tapi bila balik duduk dengan keluarga, ada kerja, buat urusan, rasa lama-lama tak macam tu dah. Aku rasa, wahai Abu Bakar, aku ni munafik. Subhanallah. Saya kadang-kadang tengok dalam internet, orang tulis, betul tak orang sekian-sekian ni ciri-ciri orang munafik ada kat dia? Semua kau orang lagi sahabat, subhanallah. Semua munafik tu takut. Tidak dijumpai sahabat, 30 sahabat yang kami jumpai, kesemua mereka perkara yang paling mereka takuti ialah nifaq, munafik dalam diri mereka. Kita munafik ni semua orang lah. Orang tu munafik, orang yang munafik kan. Subhanallah, kita tak munafik lah. Sahabat takut nifaq pada diri mereka sendiri. Kata Abu Bakar, bukan saja engkau wahai Allah, aku juga demikian. Dan mereka pergi jumpa, nak masuk jumpa Rasul. Hanzalah mengulangi kata, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Wahai Rasulullah, Hanzalah ini munafik. Nabi tenang saja. Nabi kata, kenapa wahai Hanzalah? Dia cerita benda yang sama. Dan Nabi menyebut, lau tadumu ala ma kuntum lasafahatkumul malaika ala firashikum. Jika kamu kekal di atas apa yang kamu masa duduk dengan aku, maka malaikat itu akan berjabat tangan dengan kamu di tempat tidur kamu. Maksudnya kamu telah sampai satu makam yang sangat tinggi yang tak tercapai oleh malaikat pun. Malaikat masyai'an lah. Walakin sa'ah sa'ah, tapi waktu dengan waktu. Maksudnya ada waktu iman naik, ada dia kurang, maka manusia kena tambah iman. Maka Abdullah bin Mas'ud kata, ijlis bina nu'min sa'ah, mari duduk bersama dengan kami, kita beriman seketika. Bukan maksud tak beriman, maksudnya kita tambah. Dia kata jaddidu imanakum, tambah, perbarui iman kamu. Maka kita pun ada down, maka Allah buat banyak station untuk kita. Dia bagikan di solat 5 waktu. Bila mari solat ambil wudu, kita mungkin ingat Rasulullah azim tadi aku. Kita ada saum, kita ada saum Ramadan. Kita ada umrah, kita ada haji. Kesemuanya membaiki. Dan kita ada fadzakir, kita ada tazkirah, ingat mengingati antara satu sama lain. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita pesan, bukan saya pesan kat tuan-tuan, tuan-tuan pesan kat saya pesan kat tuan-tuan. Kalau saya yang dipesan kat tuan-tuan, tidak tawas. Tapi Pak Ayah pesan, sabar Ustaz, Pak Ayah sentiasa di belakang. Saya pun kata demikian juga. Tapi dia orang kata sekali-sekala kena duduk di depan kan, duduk di sisi. Normal kan. Ustaz Rashid pesan kat saya, ingatkan saya ingatkan Ustaz Rashid. Ini masyarakat yang cantik, masyarakat tawasaw bis sabr, tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Berpesan dengan yang benar dan pesan dengan sabar. Sebab nak memperjuangkan yang benar memerlukan kesabaran. Bila saya tengok Muhammad Hassan di dalam TV 2 hari lepas, saya tertarik dengan satu ceramah dia. Dia kata apabila seseorang yang memperjuangkan agama Allah dan dia tidak ditentang oleh sesiapa, dia berikan laluan yang mudah untuk dia, kita bimbang dia tidak berada di atas jalan yang benar. Tapi jika dia mendapat tentangan, ujian daripada musuh-musuh yang tak suka dengan manhaj yang benar, dia kena bersyukur kerana dia sedang melalui jalan yang sama dengan dia. Siapa kita nak dibandingkan Nabi yang dihormati dalam kaumnya? Apabila dia sujud di Kaabah, dia letakkan kotoran di atas unta najis, perut unta dan segalanya atas belakang dia. Tak ada sahabat yang berani keluar pergi. Masa tu memang kemuncak perlawanan menentang Nabi. Hanya Fatimah pergi. Saya tarik beberapa ceramah dia dan saya tengok. Kita bayangkan, biasanya bapa itu melindungi anak perempuan.
dia rasa selamat kerana adanya bapa dia. Tapi bagaimana perasaan anak perempuan dan perasaan seorang bapa? Apabila dia sendiri rasa bukan dia nak menyelamatkan diri anak perempuan dia, diri dia sendiri pun orang buat begitu, dengan begitu hina di tempat yang mulia ketika dia sujud dalam keadaan yang baik. Dan anak perempuan yang mana yang lemah itu pula yang terpaksa tolong buang najis itu daripada belakang bapanya. Kita mungkin tengok satu peristiwa Fatimah buang, Masya Allah Fatimah. Tapi kita kalau kita mendalami perasaan dan hati nurani insan apabila berada dalam keadaan demikian, bila orang buat macam tu, kalau kita daripada satu orang yang terbuang, orang datang, orang bangsat daripada mana datangnya, orang tak hormati, kemudian orang buat, kita dah terbiasa. Tapi kalau kita seorang yang mulia dalam masyarakat, kemudian kita dilayan demikian, kita akan rasa besarnya, hebatnya ujian itu. Sebab tu ini nilai dakwah, dan di situ adanya iman, berpesan kepada kebenaran, berpesan pada kesabaran, duduk dalam jamaah kaum muslimin, bukan jamaah pertubuhan, sekawan-kawan yang boleh berpesan kepada kebenaran dan berpesan kepada kebaikan. Allah Ta'ala alam. Cukup guna. Kalau ada pun satu kita tak ada. Perancis kata croissant. Tu kita nak makan croissant. Dia Perancis tu, France. Apa ada lah orang kata kat saya tak boleh makan, ini lambang menekan menentang Islam. Macam-macam orang kita Facebook tak boleh guna, ni tak boleh makan, esok kami terbang tak boleh naik, macam tak apa, saya kadang-kadang kita selalu fikir benda-benda yang actually pada zaman Nabi tak ada lambang ni semua, tak ada pun kubah pun. Masjid Nabi ni, macam saya kata lah, Masjid Nabi ni bumbung dia berupa tamat je. Semua ni introduced by Umayyah. Dan some people, dinasti dia develop all these symbols untuk apa Islam punya, kan. Dah jadi orang kenal benda macam baju Melayu kan. Jadi kenal. Tak ada apa lah. Tak pernah ada setakat saya ingat orang kata bubuh lambang tu jadi sunat. Saya tak ingat. Jadi cuma orang Islam dah boleh kanan sana salib, sini terkenal dengan lambang bulan sabit. Di Malaysia ada buat bulan penuh. Jadi macam apa? Sebab tu di Malaysia ada orang yang sentiasa nampak, tak pernah nampak bulan, sentiasa nampak muak bulan. Apa? Tapi yang pentingnya lambang. Ada parti yang ambil lambang ni, ada pertubuhan ambil lambang ni dan mungkin kerana lambang anak bulan tu, saya tak tahu lah, mungkin dia orang fikir pasal permulaan bulan tu kan. Oh, dia mean the star. I'm not sure that. Tapi ini semua, as long as already being our symbol. Kita nak kata apa lagi? Dah semua orang cakap tu dan tak ada siapa kata. Kalau star David tu pun Daud. Dan saya tak pernah ambil pun lambang tu. Ada orang buat lambang. Kalau soalan dia orang haram ke halal. Kalau tanya saya, halal lah. Adakah sunat? Tak sunat lah. Adakah boleh? Boleh. Adakah kalau saya ambil lambang tu bulan sabit dan bulan depan, maka saya dapat pahala lebih? Tak dapat. Cuma beg tak hilang. Orang tahu kawasan ni kita punya, bendera ni Turki punya, Singapura ada juga kan. Ada, saya ingat tak ada apa. Persoalan boleh ataupun tidak. Tapi kalau persoalan ada sunat atau tidak, tak ada lah.
Boleh tak? Sebab tu kita kadang-kadang kita kembali kepada the root of the problem. Apa dia? Orang selalu ni highlight so many issues. Kemudian kita tanya dia, you nak apa? You nak kata Islam kata benda ni sunat? Islam tak kata. Tapi persoalannya boleh ataupun tidak benda yang ada sekarang. Kalau tanya boleh, boleh. Lambang Toyota boleh, lambang Datsun boleh, lambang Mercedes boleh. Takkan lambang tu tak boleh? Boleh kan? So lambang. Tapi adakah itu merujuk pada sunat? Ada. Bolehkah kita ambil? Can we keep all this symbol for us? Absolutely. Islam never determine all these things in our life.